Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Sudirman Muhammad Tahir dalam segmen Sudir Tanya, dan hari ini sangat istimewa kerana saya dikunjungi dan juga tetamu saya hari ini seorang yang di luar daripada dunia hiburan kita. Saya akan bersama dengan seorang yang berhormat. Saya rasa YB yang antara yang muda ketika ini untuk yang memenangi untuk kerusi Parlimen MUA untuk PRU ke-14 baru-baru ini. Saya nak bersama dengan YB Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Okey, semua okey. Kau? Okay, terima kasih kerana sudi memenuhi jemputan Tak ada masalah. saya untuk diwawancara hari ini. Sebenarnya yang daripada semalam saya macam saya terfikir, alamak saya nak interview YB ni macam okey. Panggil Saddiq ke Saddiq? Itu tadi saya jemput untuk pengetahuan, tadi saya jemput YB kita kat bawah, saya panggil dia YB, kata tak apa, panggil Saddiq je. Yeah. Boleh Boleh YB. lagi sesuai. Saddiq. Boleh, okey. Kenapa memang lebih sesuai, lebih santai? Sebab saya pun menang kerana rakyat, tak ada, kalau boleh tak perlu nak ada title lah. Panggil Saddiq lah. Tapi kalau orang memanggil itu okey sajalah. Okey saja. Tapi kalau pilihan utama Saddiq je lah. Faham. Okey. So kepada player Facebook RMA tu yang tengah mengikuti kita sekarang, kepada anda yang nak nak bertanyakan soalan kepada YB Saddiq kita. Biasa kan ini. Okey, yang nak bertanyakan soalan kepada Saddiq, bolehlah tinggalkan soalan di ruangan komen dekat bawah ni. InsyaAllah saya akan tanyakan dan Saddiq boleh jawab. InsyaAllah. Okey, baiklah. Sebagai orang kata pembuka kita ni, Saddiq, daripada pentas pidato ke arena politik. Terfikir tidak sebelum itu untuk sampai ke tahap yang sekarang? Jujur tak lah. Sebelum ni memang minat saya lebih kepada pengembalaan dasar awam. Sebab itu sebelum ni pun saya bekerja sebagai ahli penyelidik bagi Kerajaan Negeri Johor dan pegawai khas kepada salah satu menteri. Tapi buat pun kerja lebih kepada kaji selidik. Apabila di pentas pidato tu je lain sangat dengan dunia politik. Dunia politik ni dengan budaya ugut-mengugut sebelum ni, tekan-menekan. Pada masa yang sama, sebelum inilah dengan keperluan untuk ada dana begitu banyak. Dia memang dunia yang agak berbeza. Tetapi bab yang saya suka adalah bila saya debat ni, saya boleh debat selama mungkin, tapi saya tak dapat nak praktikkan apa yang saya katakan sebab saya bukan di dalam satu posisi untuk melakukan perubahan. Tetapi sejak masuk dunia politik, ada banyak perkara yang boleh saya buat. Sebelum ni contoh, kalau saya berdebat berkenaan kebebasan media. Tapi berdebatnya, sekarang ini saya sendiri boleh perjuangkan dan praktikkannya. Ya. Pada masa yang sama, kalau sebelum ini saya perjuangkan tentang isu-isu anak muda, dalam pentas pidato, itu pidato je. Nah sekarang ini saya sendiri boleh gubal dasar untuk pastikan nasib anak muda akan sentiasa terjamin. So memang lagi best. Sebab tu memang lagi best. Kan, orang kata dapat direalisasikan, betul tak Saddiq? Ya, betul. Adakah kepuasan itu lebih, ini yang aku nak, yang saya ingin suarakan? Betul. Memang ya, sebab sekarang ni dah ada pentas, bukan pentas pidato lah, tapi pentas perubahan, dan saya boleh manfaatkannya sebaik mungkin. Dan saya di sini pun kerana suara dan rintihan rakyat, dan saya ingin pastikan bahawa saya bertanggungjawab untuk membawa suara mereka untuk pastikan bahawa perubahan itu ada dan untuk memastikan nama baik negara sentiasa terbela. Okey, bila Saddiq dipilih untuk saya rasa calon pertama yang diumumkan tu untuk bertanding bagi mewakili Pakatan Harapan baru-baru ini, apa yang Saddiq orang kata terbayang ketika itu? Apa yang Saddiq perasaannya ketika itu? Itu agak sebab orang kata bila dah jadi calon, kalau contoh bila menang ataupun bila dah menang, mesti akan terfikir tanggungjawab yang lebih besar. Betul tak Saddiq kan? Betul. So jadi pada peringkat awal bila tu umumkan itu hanya sebagai calon. Tapi saya ingat tanggungjawab tu teramat besar. Sebab itu calon pertama yang diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir bagi parti saya. Pada masa yang sama di tempat yang agak sukar, yang dilihat sebagai kubu kuat UMNO Barisan Nasional. Pada masa yang sama, salah seorang pimpinan termuda pada masa tersebut, tanggungjawabnya agak besar. Dan saya ni dulu pun bekerja di bawah Tun Dr. Mahathir. Saya tak nak mengecewakan beliau lah. Bila beliau dah umumkan, I must deliver. Sebab saya pun tahu apa beliau lalui, pengorbanan yang beliau lalui. Saya ni masih anak muda, saya timba pengalaman dari pemimpin seperti beliau, and I never want to let him down. So memang stres tu ada,
excitement tu ada, tapi pada masa yang sama rasa tanggungjawab itu paling utama. Okey, macam mana Sadiq mengumpul kekuatan untuk meyakinkan masyarakat Muar untuk orang kata mendekati Sadiq? Ya. Pertama sekali selalu orang ingat yang itulah, ada sebelum ni kata-kata pihak luar kata bahawa Sadiq jangan bertanding kat Muar di kawasan luar bandar atau sepadan bandar, lebih baik bertanding kawasan bandar. Mereka tidak tahu berkenaan isu-isu semasa. Tapi saya rasa tanggapan tersebut semua salah. Memang mereka di sana dah tahu berkenaan isu-isu semasa. Mereka pun kenali latar belakang saya. Dan mereka tahu mengapa saya memilih untuk bertanding di sana. Dan kebanyakan mereka ini, saya ada kata mungkin saya terlalu muda. Dan Muadi dipanggil sekarang ini sebagai bandar pencen. Kita takkanlah dia nak terima anak muda. Tetapi mereka terima anak muda kerana selalunya apabila kita ada ibu bapa, pakcik-makcik kita lebih tua, mereka dah tak fikir sangat pasal diri sendiri. Mereka lebih fikir tentang anak-anak, cucu cicit. Kan? The older we get, the more mature we are. The older we get, the more selfless we get. Kita tak ambil kisah tentang diri kita sangat. Dan mereka mahukan salah seorang anak muda untuk memastikan masa depan anak-anak dan cucu cicit mereka terbela. Dan itulah saya nak ambil peluang ni nak ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada pengundi di Muar kerana tanpa kamu siapalah saya. Kan. Inilah korang punya YB sekarang Okey, kita nak bacakan soalan-soalan dah banyak dah ni, soalan daripada kita punya player Facebook Sadiq Okey, daripada Syahzila, apakah perkara utama yang mendorong Sadiq bersemangat untuk menyertai bidang politik? Okey, kita kumpul. Mudah sangat harap mampu menggalang tanggungjawab yang diberi. Ya. Okey, handsome sangat. Okey. Lain tu. Okey, dah lain dah tu. Handsome. Ini ada hi handsome. Okey, kita slow sikit Okey, bila YB nak datang ke sekolah-sekolah teknik seperti vocational, politeknik, okey, daripada Faiz Ghazali. Sangat penting. Okey, Nurliza congrats. Ibnu Zubir, okey, YB awak tak pakai baju batik. Okey. Kena pakai baju batik kat sini. Okey, kita jawab. Okey. Alif Nasri, okey, ini saya suka. Macam mana nak jadi macam Sadiq yang berani? Okey, kita jawab dulu yang pertama, Sadiq. Yang mana satu? Perkara pertama yang mendorong untuk bersemangat dalam menyertai bidang politik. Saya masuk politik untuk memastikan bahawa nasib anak muda itu akan sentiasa terbela. Kerana saya datang pun dari keluarga serba sederhana. Ibu saya salah seorang cikgu yang mengajar bahasa Inggeris dan berkhidmat dalam kerajaan dah nak 40 tahun. Ayah saya seorang pekerja buruh yang berulang-alik dari Johor ke Singapura. Okay. Ya, setiap hari. Kadang-kadang 4:30 pagi bangun, pukul 5 keluar, balik kadang-kadang pukul 10, 11 malam. Dan saya nak pastikan bahawa situasi yang saya perlu lalui sebelum ni tidak akan berulang lagi. Dan nasib anak muda itu akan sentiasa terbela dari segi pendidikan, rumah mampu milik, kos sara hidup, beasiswa dan yang lain. Kerana kalau anak muda ini bersatu, kalau anak muda ini dapat memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan masa depan negara, kita boleh cetuskan satu gelombang ataupun fenomena politik yang baru di mana masa depan kita akan sentiasa terbela. Dan saya nak pastikan bahawa kuasa anak muda ini dapat dijadikan satu realiti di peringkat parlimen dan pimpinan tertinggi parti, pimpinan tertinggi negara. Kerana dia selalu orang lihat, kamu terlalu muda, kamu tidak layak, tidak berpengalaman. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara lain, tadi saya bincangkan, macam Sebastian Kurz, pada umur 30 tahun, 32, Perdana Menteri di Austria. Emmanuel Macron umur 39 tahun, Presiden di France. Lepas tu ada Justin Trudeau di Canada. Mereka boleh kerana tanggapan, ini terlalu muda atau kematangan itu diukur menggunakan usia itu tak betul. Betul. Dan saya nak pastikan kita pecahkan tembok-tembok itu supaya lagi banyak anak muda boleh menyertai, bukan saja dalam memimpin dalam gerakan politik, tapi dalam bidang usahawan, ketokohan yang lain. Dan saya nak pastikan lebih banyak anak muda tampil ke hadapan kerana kita akan mewarisi negara tercinta. Dan apabila kita mewarisi negara tercinta tersebut, pada umur yang awal kita perlu mencorakkan negara supaya ia mengikut cita rasa kita. Dia bagi komplit untuk awak, Syahzila yang bertanya. Okey, yang kedua tadi, macam mana dia jadi berani ni? Nak jadi berani ni, dia tengok. Sebab ada orang dia berani cakap je, tapi dia tak berani nak buat. Kan? Dia paling penting sekali niat tu kena betul. Okay. Sebab kalau niat tu pada peringkat awal dah salah. Kalau contoh kita hanya fikirkan bab jawatan atau habuan,
Bila kita tak dapat, kita kecewa, lepas tu kita berundur. Tapi kalau maklumat kita jelas, saya dulu sekolah tentera. Sekolah tentera ni pupuk kan peringkat awal, dia lebih indoktrinasi lah semangat kenegaraan yang agak mendalam. The nation always comes first. Negara sentiasa perlu diberikan keutamaan. Betul. So walaupun pada peringkat awal ada beberapa rintangan, saya hilang pekerjaan saya, penyelidik pensyarah sambilan, anak murid saya di universiti kena ugut, ibu saya kena ugut. Tapi saya tahu itu proses. Maklumatnya jelas. Kita perlu melalui proses tersebut untuk kita capai maklumat, iaitu untuk membangunkan Malaysia, memulihkan maruah negara tercinta. Walau apa pun rintangan yang diletakkan di hadapan kita, selagi maklumat itu jelas, kita akan berjaya mengharungi rintangan tersebut. Okey, itu dia. Okey, ini lagi satu soalan saya suka ni. Dari nama dia Kuku Besi tau. Kuku Besi? Yes, okey. Amboi nama. Okey, soalan untuk Sadiq. Saya sebagai anak muda adore background dan perjuangan anda. Soalan saya, boleh tak dan bagaimana Syed Saddiq jaga image dan set some boundary sebagai YB? Jika ya, bagaimana? Jika tidak, bagaimana? So itu soalan yang agak ni cepu mas lah. Sebab saya sendiri pun masih tengah belajar lagi. Saya tengah faham macam contoh, takkanlah macam kalau nak ambil gambar saya nak tolak je orang, itu nanti salah dan saya pun rasa tak betul lah nak buat benda tu. Pada masa yang sama, kadang-kadang kalau macam banyak orang, saya ada lagi satu mesyuarat lepas ni, saya kena pergi, so kena cepat-cepat kan. Kalau tak, saya bab tempat masa, saya takut kalau lambat ni. Betul. So macam mana? So selalu saya akan cuba cakap dengan baik, boleh minta maaf. Untuk kalau ada yang macam, kadang-kadang macam banyak ambil gambar, tiba-tiba je akan terus lah. Takkan saya nak, takkanlah ya. Betul-betul. Rasa bersalah pula. So, kalau boleh, selalunya lepas tu saya akan cakap, kalau boleh, janganlah. Tapi kalau macam dia dah terbuat, saya tak boleh buat apa. Cuma saya pun masih tengah adaptasi sebab nak biasakan diri dalam bab ni. Tapi yang paling mustahak sekali, saya selalu tekankan, kalau boleh fokus utama adalah kepada maklumat perjuangan saya. Ia bukan kepada isu peribadi. Kerana saya di sini, maksudnya politik pun adalah untuk realisasikan impian Malaysia saya. Macam sekarang, saya Saddiq. Dua-dua boleh. Perubahan dengan orang saya 360 darjah daripada orang kata sekarang kalau ke mana-mana pun orang ambil gambar, orang dah kenal Saddiq. Awak melalui perubahan kitaran itu. Macam mana untuk tempoh orang kata belum sebulan lagi ni kan? Macam mana Saddiq melaluinya? Ada tak rasa macam satu kejutan untuk awak? Dia kejutan, tapi saya rasa kejutan yang agak menggembirakan. Seperti saya tekankan tadi, dengan dunia baru ini ada tanggungjawab yang lagi besar perlu saya galas dan laksanakan. Sebab itu sekarang masa untuk diri saya atau sebelum ni saya boleh peruntukkan kepada ahli keluarga dah kena kecilkan atau kurangkan. Dan memang sentiasa berulang-alik daripada Muar ke KL atau menjelajah ke negeri-negeri lain. Proses tu agak sukar daripada peringkat awal. Kalau tengok pun mata pun macam boleh nampak. Ya, semalam dekat ni, tadi pagi, tadi pun sebelum sampai sini pun pergi kat tempat lain kan. Tapi tak boleh compare sangat sebab saya umur 25 tahun. Tun Dr. Mahdi umur 92 tahun. Dia bekerja jauh lebih banyak dan dia tak ada mengeluh. Siapa saya nak mengeluh? So dengar tu. Kita yang muda ni kena bekerja, betul tak Saddiq? Betul. Okey. Ni daripada saya rasa dia orang Labuan ni. Bila YB nak pergi Labuan? Dulu ada tak dalam jadual kerja sekarang? Saya kena pergi sebab dia ada cerita best sikit pasal Labuan. Sebelum pilihan raya, saya rasa dalam 3 bulan sebelum pilihan raya tu, saya dijemput untuk berucap di Universiti Unimas Labuan. Okey. Dan di sana minta maaf, UMS Labuan. Dan di sana bila saya dah ni untuk TEDx talk, tak ada kena-mengena dengan politik pun. Okey. Dah sampai semua, betul-betul 30 minit sebelum masa saya berucap, speaker-speaker lain dah pergi dah berucap. 30 minit sebelum saya berucap, saya dimaklumkan saya tak boleh sebab ada campur tangan pihak atasan. Saya tak boleh, lepas tu terus kena escort keluar, naik flight terus balik. Saya ingat masa tu saya sedih juga sebab saya bukan cakap isu politik, saya nak membawa seorang anak muda nak bincang tentang youth empowerment, pasal dunia perdebatan, tak akan mengena pasal politik ni. Dan memang saya berjanji saya akan datang balik. Sebab saya nak pastikan bahawa mereka dah menunggu pada masa tu. Saya perlu tunaikan tanggungjawab saya dan janji saya. Dan Labuan ni memang cantik lah tempatnya. So memang saya nak pergi.
Saya orang Sabah. Okey. Sabah belah mana? Tapi saya belah Tawau lah. Tawau. Okey. Hidup Sabah cantik betul. Dah pernah sampai dah? Banyak ke kali. Pulau-Pulau Sabah pernah dah sampai? Banyak kali. Daripada pergi dulu pun scuba diving. Kat mana Mabul? Mabul sempurna. Sempurna dia ada 3 kepulauan kecil. Tak ingat apa nama je. Dia nama panjang kat 3 kecil. Datuk Seri Syafiq Abdal tahulah. Okey, ini daripada panjang nama dia Lydia. Good luck Sadiq jadi idola bagi anak-anak muda yang lain. Yang penting jaga tingkah laku. InsyaAllah. Tolong tegur dan nasihat mana boleh. Kan. Okey, siapakah yang mendorong dan memberi sokongan kuat kepada YB dalam perjuangan politik ini? Satu. Dan yang kedua, okey, salam saudara Sadiq. Bagaimana saudara bahagikan masa di antara kerja dan keluarga, dan bagaimana cara saudara mengurus stres sebagai panduan kepada anak-anak muda sekarang? Ini saya suka. Saya jawab yang itu dululah. Secara jujurnya, saya orang yang paling teruk dalam bab membahagikan masa ni. Saya kena ikhlas lah. Memang ada kalanya saya sendiri kena minta maaf kepada ibu bapa kerana nak selalu ulang-alik muar KL, muar Perak dan yang lain, sampai ke satu tahap kadang-kadang nak balik ke rumah pun tak sempat nak jumpa ibu bapa. Saya ingat bila lepas dah diumumkan saya menang di muar, tu kita menang di peringkat persekutuan, saya tak sempat pun nak jumpa ibu bapa dalam seminggu, 2 minggu tak jumpa. Seminggu lah tak jumpa, lepas tu baru dapat jumpa. Walaupun ibu bapa ada berkempen sekali. Cuma begini, saya akan cuba sebaik mungkin untuk manfaatkan sebanyak slot yang ada. Sebab tu saya macam ibu saya lah, workaholic juga. Saya tak suka duduk diam. Kalau boleh satu hari tu penuhkan dengan sebanyak program pagi sampai ke malam. Contoh bila saya pergi balik ke Muar pun, malam ada program di KL, lepas tu balik semula ke Muar, pukul 2 pagi terus 2 pagi program sahur atau edarkan makanan sahur kepada pihak polis, bomba, pegawai-pegawai kerajaan lain sampai pukul 5. Lepas tu pagi ada program lagi, tu kena bertolak semula ke KL. Sebelum ulang-alik ni dia penat pada peringkat awal, tapi sana biasalah. Kena buat juga, kena buat. Nak tak nak kena buat. Betul. Kan? Okey. Daripada Ikan Kaloy nama. Teruskan perjuangan dengan matang. Stop layan girl-girl yang pelik. Usahakan dulu bantu Tun M. Keep it up bro, idola anak muda. Terima kasih. Okey. Daripada Muhammad Farid. Hai YB, saya nak jati Muar. Apa perancangan YB di Muar dalam masa 2 tahun akan datang? Ni orang Muar dah bersuara dah. Terima kasih Billy bila saya dah cakap buat Muar ni memang tak berhenti ni. Takut lepas ni jadi sejam. Saya nak kongsikan sedikit lah. Saya lihat Muar ni ada banyak potensinya teramat besar. Kalau saya nak Johor juga. Di Johor saya percaya perlu ada 2 hub pembangunan utama. Di belah selatan kita ada Johor Bahru. Apabila Johor Bahru membangun, Pulai, Tebrau, Pasir Gudang turut membangun sekali. Tapi masih ada kekosongan di belah utara. Dan saya percaya hub pembangunan di belah utara Johor harus dijadikan Muar. Sebab itu saya gunakan frasa Muar Mutiara Johor. Kerana saya percaya apabila Muar membangun, Bakri, Pagoh, Ledang turut akan membangun sekali. Bagaimana kita nak mengisi kekosongan tersebut? Pertama sekali kalau kita lihat masalah bagi anak muda kan. Ni sorry saya mencela. Ni memang Sadiq dah kaji daripada awal memang Sadiq. Kena lepas tu manifesto pun saya bentangkan. Kalau tengok saya kempen pun saya tak banyak untuk lawan. Saya lebih suka fokus untuk apa saya boleh bentangkan. So sekarang bagi anak muda saya lihat dekat Muar ni banyak anak muda, tapi mereka terpaksa berhijrah keluar, bekerja di Singapura, Johor Bahru, Alor Gajah dengan KL. Kebanyakan terpaksa. Dekat office kita pun ramai orang Muar. Sampai ke salam. Sebab gaji di Muar itu dalam RM1,500 ke RM2,000 yang agak mengecewakan kerana kekurangan rumah mampu milik. Contoh di Muar, satu pun rumah mampu milik belum siap walaupun dah pecah tanah beberapa kali. 2012, 2014, 2016. Tapi satu pun tak siap. Parlimen Bakri sebelah ni dah ada. Muar masih belum ada lagi. Sebab tu saya nak pastikan ada rumah mampu milik khusus kepada anak muda supaya mereka boleh menetap di sana. Cipta peluang pekerjaan yang berkualiti tinggi, bukan sahaja yang menggajikan RM1,500 tapi atas RM2,000, RM2,500 supaya mereka boleh belajar di Muar, bekerja di Muar, ada keluarga di Muar dan juga pencen di Muar. Kerana sekarang ni Muar dilihat sebagai bandar pencen. Ada banyak potensi. Kita nak pastikan pelaburan daripada luar datang. Adalah satu mall yang ada bowling, ada sinema. Mungkin orang lihat ni remeh-temeh. It plays a role sebab dia cipta peluang pekerjaan SMEs yang kecil-kecil yang menggajikan RM2,000 ke atas. Lepas tu kalau ada mall, ada daya tarikan orang nak menetap di sana. Sekarang banyak anak muda beritahu saya kalau nak tengok wayang pun sinema kena pergi ke Melaka.
Paling sejam. terhampir, paling dekat kan. Saja ada banyak. Tu nak cipta hub anak muda, upskilling and reskilling hub, cipta rangkaian pengangkutan awam yang bersepadu. Upgrade terminal Bentayan tu ada banyak lah. Tu saya cakap kalau dah start semua ni saya tak berhenti. Kita patut bagi satu segmen MUA untuk Sadiq. Tapi saya perlukan bantuan saudara-saudari. Kalau ada nasihat, teguran dan juga cadangan, tolong berikan kepada saya. Banyak cadangan-cadangan ni bukan saya buat short sendiri. Saya dapat selepas buat pelbagai jenis sesi dialog, dan mereka sendiri dari idea-idea ni yang sangat baik. Saya pun terlepas pandang sebelum ni, dan saya memang naklah berbincang dengan mereka. Okay, antara yang terdekat bakal dilaksanakan di MUA apa? Di MUA pertama sekali saya nak adakan hub anak muda. Itu isu utama. Ada upskilling and reskilling center. Lepas tu ada outdoor dan indoor facility. Itu perlu, kalau ada one very small e-stadium, saya nak ada dekat sana juga. Stadium dah memang ada. Ini stadium yang memang ada lah, outdoor punya. Tapi tak ada swimming pool facility. Lepas tu tak boleh dimanfaatkan oleh banyak orang awam. Kita nak buka semula. Naik taraf. Perpustakaan perlu dinaik taraf. Itu perkara boleh dibuat lah dalam tempoh terdekat ni. Kan. Panjang yang nak cakap semua tu sebenarnya. Itulah memang tak berhenti. Okey, tapi kita sebab kita nak baca dong punya nanti dong marah ni, kita tak baca. Okey, tahniah YB, harapan jutaan rakyat di luar untuk membawa arus kemajuan dan pemodenan. Okey, teruskan perjuangan. Muda ke tua ke tak penting, yang penting suaranya dan auranya. Contoh terbaik Syed Saddiq dan Tun M. Okey. Kami rakyat Malaysia sokong YB Saddiq, perjuangan Saddiq amat bermakna untuk Malaysia. Harap YB Syed Saddiq dapat datang ke Kuching, Sarawak. Kami di sini pun ada menyokong Pakatan Harapan. Tak, saya kena kalau kongsi sikit pasal Sarawak. Boleh? Nak bergosip? Tak. Nak kongsi? Okey, boleh. Boleh. Selepas Johor, saya rasa Sarawak ni sangat dekat dengan hati saya sebab dulu saya bekerja dengan menteri dari Sarawak, YB Nasir Shukri. Dia ahli parlimen Batang Sadong. Walaupun dia di belah sana, tapi dia seperti ibu kepada diri saya. My mentor sebelum ni. Dan memang sering sekali lah turun ke Sarawak. Sebelum pergi ke Batang Sadong, kena melalui Kuching. So memang setiap kali di sana, wajib beli sebanyak mungkin kek lapis. Bila saya ada di sini pun, selalu YB akan bawa balik kek lapis. Macam orang lain, macam bila masa raya. Macam bos-bos akan kasih duit raya, saya tak. YB kasih satu kotak kuih lapis. Sebab dia tahu saya ni kaki kuih lapis. Kek lapis betul dengan mi kolok je. Best lah. Saya memang nak pergilah bila ada masa ni. Kan, insya-Allah ni diorang dah tanya dah ni kan. Okey, ini daripada Ikhtisas. Okey. Soalan saya, bagaimana YB boleh kuat dengan tolak tawaran Oxford tu dan mencuba nasib dalam politik? Ini saya baru tengok semalam video dia. Agak sedih juga Saddiq ketika itu. So mungkin awak boleh share sikit kenapa Oxford kot? Tu memang salah satu idaman saya adalah untuk belajar di Oxford sebab saya dah 4 tahun. Setiap bulan November saya akan pergi ke Oxford dan Cambridge. Tu adakan sesi workshop, kena debat, pengucapan awam. Tu ada pertandingan debat peringkat dunia di sana juga. Yang memang dah 4 tahun saya pergi. Setahun lepas saya bukan ketua hakim di Cambridge. So memang saya nak lah ni, takkanlah pergi situ kejap, nak pergi. Cukup lah debat dengan diorang, tapi nak belajar di sana. Tapi bila dapat tawaran pada peringkat awal, saya dah set memang nak pergi. Tapi ia juga berkait rapat dengan ugutan. Bukan saja ke atas diri saya, tapi kepada ayah dan abang saya. Itu cerita panjang lah, tapi saya tak perlu ulas sini. Tapi isu yang paling mustahak kepada diri saya, masa saya nak buat keputusan tu, saya tengok, pada masa tu saya ingat bulan 9. Ni sebelum pilihan raya lagi. Saya lihat setiap keputusan yang kita buat dalam tempoh masa setahun 2 tahun ini akan menentukan arah negara, akan menentukan masa depan negara dalam tempoh masa 20 tahun yang akan datang. Sebab itu saya percaya kita patut melaburkan sebanyak masa, usaha, tenaga yang mungkin dalam proses membina semula negara, memperjuangkan nasib rakyat Malaysia dalam tempoh masa terdekat ini. Kerana kalau kita menang, kita akan menang dalam tempoh masa 20 tahun. Dan kalau kita kalah sebagai rakyat, kita akan kalah dalam tempoh masa 20 tahun juga. Ini saya ingat pada masa tu dia period agak sensitif. Sangat sensitif sekali, dan kita perlukan sebanyak suara yang boleh untuk membangunkan negara. Dan saya membuat keputusan untuk bersama dengan kepimpinan yang sedia ada untuk mengubah nasib negara. Kan. Okey, itulah dia. Okey, Daraja Nur Syakmar dia tanya, good luck YB Saddiq, peduli apa orang cakap, yang penting YB jalankan kewajipan and prove
To them you are capable. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, YB Syed Saddiq start berkecimpung dalam dunia politik pada umur berapa? Ramai nak tahu. Betul. Dia ada frontline politik yang memang paling depan. Saya pemimpin, ada sebelum ni sebagai ahli penyelidik atau bekerja dengan ahli politik. Pertama sekali saya berkecimpung dalam dunia politik sebagai ahli penyelidik atau menti kepada seorang menteri. Saya rasa dalam 2012 tu saya umur apa? 22. Okey. Dan umur tersebut. Bila saya masuk frontline politik umur 23 nak masuk 24 tahun. Itu masa saya mengasaskan Parti Perubumi bersama dengan Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Muklis Mahathir. Itu memang lepas tu dah memang all out lah. Dah menggerakkan sayap pemuda, mendaftarkan saya rasa majoriti ahli PPBM pun datang golongan anak muda bawah 35 tahun. So saya ingat awal dah umur 22 tahun lah. Mudanya 22. Tapi muda-muda tu tak saya ketepikan. Yelah, Studies kan? saya tak boleh lupa. Okey, ni dia lari sikit ni. Ismi Islah. Subhanallah, handsome-nya YB. Hitam manis macam Hindustan. Aduh. Hidung lah mancung macam Mak Saleh. Macam mana tu? Hindustan tu Mak Saleh, okey. Okeylah, ada gabungan Darah tu darah Melayu. Tapi dekat wajah tu mix macam tu gitu. Tapi dia looks tapi perjuangan tu jauh lebih penting lah. Kan perjuangan lebih penting. Judge me for Perjuangan my character. Perjuangan. Okay. Okey, bila kita bercakap, saya dah baca satu perihal tentang Saddiq. Katanya tak pernah dapat A dalam bahasa Inggeris, betul ke? Itu dulu. Saya ingat pada peringkat awal sebelum saya menceburi bidang debat, walaupun ibu saya guru dalam bahasa Inggeris, dah guru cemerlang, dia selalu mak saya ajar ni mesti anak murid dapat A. Tapi anak je sendiri saya ingat bila PSR, PMR sampai SPM saya pun EST, semua orang dapat EST. Orang cakap terlalu senang. Lagi senang daripada subjek bahasa Inggeris. Itu pun saya tak dapat A. Tapi itulah, itu zaman gelap dulu. Sampai ke satu tahap saya ingat dulu saya banyak lawan ibu saya. Bukan lawan je gaduh lah, tapi macam mak saya cakap, Saddiq, bahasa Melayu dah okey, kena pandai bahasa Inggeris juga. Dia cakap tak boleh, ini bahasa penjajah. Sampai ke tahap tu saya cakap, itu memang ignorant lah, snobbish betul kan. Okay. Tapi saya perasan bila saya tengok banyak kawan saya berjaya, mereka fasih sekurang-kurangnya 2 ke 3 bahasa. Peluang pekerjaan tercipta jauh lebih banyak. Mereka dapat beasiswa pergi belajar ke luar negara dan saya tak dapat. Dan bidang yang saya nak. So akhirnya saya memang all out lah bila dah start masuk dunia perdebatan ni. All out saya belajar. Memang sampai ke satu tahap. Mungkin hari ini tangan saya bersih. Selalu setiap kali saya dengar The Economist, baca BBC, kalau saya belajar perkataan baru, saya akan tulis kat tangan. Saya tulis kat tangan, lepas tu setiap hari, dia bukan sikit tau, dia sampai ke atas ni selalu. Banyak sangat perkataan saya belajar. Dulu lagi lah, macam semua benda ada kan. So setiap hari, pada esoknya, pada hari tu, saya mesti gunakan perkataan tu sekurang-kurangnya 3 kali supaya saya ingat. So ada kadang-kadang saya guna perkataan pelik sikit lah, macam saya tengah stres ni, saya kena ada katarsis. Macam apa katarsis tu? Tak apalah, kena, saya ingat. Kan. Usaha tangga kejayaan. Yes, okey, ramai juga nak tahu sebelum Saddiq bercimpung dalam politik ini, kehidupan sebagai remaja biasa, Saddiq dulu belajar di UIA kan. Orang kata hobi ataupun aktiviti yang mungkin Saddiq lakukan. Ada tak mungkin macam golongan remaja lain? Saya memang yang mungkin suka travel juga ke, ataupun awak jenis mungkin duduk rumah ke? Saya memang tak suka duduk rumah. Saya workaholic, saya mesti buat sesuatu. Saya ingat dalam tahun kedua saya di universiti, saya dah diberikan tanggungjawab untuk mengajar debat pengucapan awam di luar negara. So banyaklah, setiap bulan selalu saya akan pergi ke luar negara untuk mengajar. Pergi ke China, pergi ke Afrika Selatan, pergi ke Korea dan yang lain. Dan saya memang suka mengajar. Itu mungkin dah memang ada dalam darah daging saya. Ibu cikgu, kakak pencara, sebelum ni saya pun pencara, makcik cikgu, semua memang saudara cikgu lah. Dan memang saya lihat perkara tu sebagai my hobby, minat saya. Saya tak rasa stres pun benda mengajar ni, memang saya suka. Saya ingat bila pergi ke Taiwan mengajar, ada kalanya start pukul 7.30, habis pukul 10 malam. 7.30 pagi sampai 10 malam. Saya tak mengeluh sebab best, saya suka mengajar. Tu pada masa yang sama boleh travel juga. Betul. Yang lain saya suka, saya cakap pelik pula nanti kan.
kadang-kadang buat benda pelik juga lah. Macam Contoh apa benda pelik tu? sebab masa tu banyak sangat saya kena fokus study saya. Tu saya ada bidang perdebatan, tu saya ada kerja saya, pencara dan benda politik juga. So ada banyak kan berkait rapat. Tapi saya tak boleh lupakan masa membaca. Itu wajib. So saya selalu subscribe dia ada weekly version Economist. Economist bukan isu ekonomi je lah, dia isu dunia yang dirumuskan dalam artikel yang agak padat dan baik. Tapi kalau saya nak baca je tak ada masa. Sebab artikel dia agak panjang. Betul. So apa saya buat, saya akan download je punya app. Lepas tu download je punya e-book macam ni. Sambil tu boleh baca. Tak je boleh dengar. Audio version. So saya ingat dulu bila saya pergi jogging dengan kawan baik saya, memang setiap pukul 5, pukul 6 lepas kelas kita pergi jogging, saya akan dengar. Kawan saya akan dengar lagu-lagu lain. Saya dengar tu sampai orang panggil saya weirdo. Sampai kena panggil weirdo, tapi tak apalah. Saya ingat masa tu memang pengetahuan dapat ditambah baik. Betul, saya selalu percaya one line ni yang every time kalau orang tanya what's my favourite line, di mana ada kemahuan di situ ada jalan. When there's a will there's a way. Sebab pertama saya takkan sangka akan ada di sini. Betul. Sebelum ni dalam dunia perdebatan tak pernah ada orang sangkakan bahawa kita akan pecahkan rekod dunia, rekod Asia. Sekarang bukan saja saya, junior lain, UiTM insya-Allah pun dah pecahkan rekod. Yang penting usaha tu paling penting. Paling penting kita kena OCD, kena go all out. Kalau dah minat tu buat makan, tidur, bangun, itu je lah buatnya. Semua itu je lah. Fokus. Dan kita mampu lakukannya. Kan. So pernah tak termimpi-mimpi kalau tu ni berada di pentas politik tu? Frontline politics tu susah sikit. Saya pernah mimpi lebih kepada backroom boy lah yang banyak menasihati, buat kerja-kerja selidik. Sebab itu minat saya. Sebelum ni pun salah satu impian saya adalah untuk tubuhkan pusat pemikir yang dikenali di rantau Asia, a think tank. Sebelum ni saya bekerja di Kerajaan Negeri Johor, ada think tank nama Bait Al-Amanah, The House of Trust. Saya bekerja di sana. Sebenarnya itu minat saya lah. Tapi sekarang dah frontline politics, kena go all out. Buku terakhir yang Sadiq baca? Buku terakhir, saya ada ulang balik satu. Selalu bila masa bulan Ramadan, memang saya suka satu buku ni. Dia pengarangnya Khalid Hosseini. Khalid Hosseini ni dia ada beberapa buku. Dua favourite saya, The Kite Runner dengan A Thousand Splendid Suns. Dia bulan Ramadan saya cadangkan baca buku A Thousand Splendid Suns. Kite Runner selalu yang paling dikenali lah. Banyak award. Thousand Splendid Suns menang juga, tapi Kite Runner sampai buat movie semua. Saya cadangkan bagi mereka yang minat baca buku. And dia amalgamation of fact based and fiction. Sebab selalu ada orang hanya suka baca fact, baca fiction. Dia combination of both. Dia berkenaan Afghanistan post World War II, selepas Perang Dunia Kedua. Lepas tu kes colik, cerita yang panjang, tapi ia berkaitan dengan konteksnya di Afghanistan. Dan dia punya, tak tahulah, penggunaan kata je, jalan cerita je. Lepas tu dia memang menusuk kalbu lah. Khalid Hosseini memang terkenal. Dia Afghan writer, tapi sekarang based in the United States. Kena baca. Masa bulan Ramadan ni lagi best. Bulan Ramadan ni lagi best baca. Okey, selalu orang buka paper. Ya. Ada orang dia akan buka bahagian sukan dulu, ada orang yang akan buka ekonomi dulu. Kalau macam Sadiq, kalau awak buka paper bahagian mana dulu? Saya paling suka international, global. Sebab pertama ia berkait rapat dengan dunia perdebatan saya sebelum ni, sebab kita akan berdebat berkenaan isu antarabangsa. Pada masa yang sama, I always believe yang kita kena widen our horizon. Tak boleh hanya fokus kepada satu dua isu saja atau kepada minat kita saja. We must open up. Tapi kalau boleh kena baca semualah. Macam bagi diri saya, bila bangun pagi lepas solat subuh mesti baca BBC Al Jazeera. Wow. Lepas tu bila tengah hari, kita tak boleh ketepikan isu nasional. Betul. Tengah hari baru kita baca local news. Malam baru kita buat kaji sedikit berkenaan isu-isu yang berbangkit. Okey, bila Sadiq baca tadi semua, kena baca semua, hiburan baca tak? Hiburan baca juga, tapi itulah tak. Okey, apa yang terakhir awak baca tentang hiburan? Tadi pun, ni pun hiburan tapi ada berkait rapat dengan dunia politik juga. Ni apa, baru wawancara band kan? Kawan dia. Berkaitan apa? Serbuan ke atas kotak koren. Kotak-kotak Hermes benda. Saya pun bag ni lagi saya tak tahu nama dia. Bag mahal. Okay. Ada jugalah. Tapi kalau ni saya kena guna Selena Gomez, saya ikut juga. Wow. Saya ikut juga. Awak follow dekat Instagram? Follow. Twitter follow juga. Banyak kali tag juga. Kalau lagu ataupun mungkin movie yang terakhir sebelum ni yang Sadiq dengar ke tengok.
Ush, bila lah saya tengok. Tapi kalau minat Selena Gomez mesti dengar lagu Selena Gomez kan? Dengar. Tapi saya tengok pasal movie ni. Movie ni lah Avengers. Saya tengok. Itu pun saya ingat saya tertidur sekejap. Dia best. Satu nanti orang marah habis lah. Tapi saya ingat tu penat sangat. Tapi saya nak tengok. Tertidur. Okey, bila kita cakap pasal kita selit sikit pasal hiburan tadi bila ada ialah hari ni kita tengok keluar dekat timeline gambar dengan Mira Filzah, orang bercakap pula sebelum ni dengan Imam Mat Embong kan. Itu semua gambar-gambar 2-3 tahun yang lepas tu yang memang sebelum apa-apa lagi. Jadi saya tekankan takkanlah kita nak sombong. Betul lah. Kamu tak boleh. Kamu boleh. Saya boleh ambil gambar dengan kamu, saya tak boleh ambil gambar dengan dia. Dan salah satu, we are humans as well. Betul. Saya pun ada orang yang saya minat di luar bidang kerja saya. Tak adalah sampai ke satu tahap kerja saya diketepikan. Saya ingat macam contoh ambil gambar tu 30 saat je. Dia jumpa ambil gambar tu. So saya ingat tengok tak boleh fokus. Macam ni gambar lama ni. Kan. Tapi itu biasa, saya kena mengharungi dia juga. Tapi selalu saya tekankan lah, walaupun isu-isu ni keluar, saya harap fokus utama adalah kepada gerak kerja, perjuangan. Perjuangan tu yang paling penting. Alah itu orang kata cerita-cerita tambah-tambahan je, sampingan. Buka-buka cerita orang kata kan. Itulah. Saya kata saya masuk politik ni nak bawa pembaharuan yang agak total. Bukan nak jadi selebriti lah, itu lain. Saya tak layak. Tapi followers Sadik naik mendadak Itu ada juga. Tapi itulah, itu okey sebab banyak perkongsian saya pun di laman media sosial berkenaan tentang isu-isu semasa. So bila saya buat Facebook Live pun berkenaan isu semasa banyak tengok. Selalu saya akan kupas lah berkenaan isu Palestin, Israel yang baru-baru ni, Nakbah, lepas tu pembunuhan di Indonesia. So bila saya ulas, mereka ikut pun akan tengok juga. So mereka ikut, semua ada sebab tersendiri. Tapi saya juga dapat kongsikan maklumat perjuangan, apa saya nak dapat, boleh dapat feedback dari mereka. So it's a win-win lah. Okey, saya rasa dah cukup panjang. Lepas ni pun Sadik ada satu lagi tempat nak pergi kan. So ibaratnya sampai berat badan tersusut ke? 5 kg hilang. So tak ingat 5 kg hilang. Tak payah berusaha, payahlah bersenam. Nak senam. Dia kalau hilang lemak tak apa, ni hilang muscle mass. Tak boleh. So kena dapat balik ni. Dah banyak kira 5 kilo tu turun daripada berideal ke macam ataupun macam mana? Ideal tu turun 5, so macam agak sedih lah. Tapi tak apalah, itu nanti. Itu aku cakap, kita kena bersenam, kita kena hidup dengan gaya hidup yang sihat, makan makanan sihat, buat kerja. Tapi kita ada tanggungjawab ke atas diri kita, badan kita untuk hidup gaya sihat. Okey, bersempena dengan bulan Ramadan saya nak tanya juga, favorite food Sadik kalau Ramadan, terutama kalau sahur ataupun berbuka, ada tak? Sekejap, saya fikir buka. Sebab buka ni banyak sangat. Saya dulu Tapi kalau kat Muar of course lah kan. Kalau Muar selalu orang akan makan, dia berapalah, pertama dia asam pedas. Itu memang akan makan. Tapi itu sebab saya dah biasa sangat makan. Saya akan cuba yang lain jugalah. Macam dia punya mi bandung sedap. Atau pergi Batu Pahat dapat mi bandung racun. Itu yang power. Tapi yang selalu memang saya paling minat, dia basic lah, macam nasi lemak. Tapi nasi lemak saya akan ambil 3-4 ayam. Okey, 4 taklah, 3 ayam. Nasi saya akan ambil setengah. Nasi kena kurang, semua protein tinggi lah. Ayam banyak. Ikan banyak. Sahur Sadik suka yang berat ataupun mungkin ringan-ringan? Sahur saya setiap kali sama. Ini sama macam breakfast saya. Iaitu pagi mesti ada 2 nestem. Nestem panas tu. Letak 2 sekali nestem. Tapi kena letak honey juga. Itu pada masa yang sama 4 telur separuh masak. Sama. Okey, untuk raya yang bakal menjelang tiba, akan ada tak open house? Orang buat tunggu ni? Ada, mesti ada. Itu nanti saya akan maklumkan di mana, sebab depan rumah saya itu kecil. Stadium lah kot Tengoklah kalau ada duit. Duit. Tapi kalau sekarang dah kerajaan, lupa. Kerajaan insya-Allah kalau dapat. Tapi saya kena jimat cemat juga. Gini kita dipilih pun. Tak apa, nanti orang mesti nak sponsor Sadik. Kalau ada nak sponsor, tolong. Nak korbankan tolong datang dan sponsor sebanyak mungkin. Sponsor sate ke kan? Boleh. Itu boleh. Sponsor laksa Johor ke. Saya boleh promosikan lagi tapi sponsor. Supaya banyak orang boleh nikmat perkara ni. Okey, lagi satu katanya di bazar Ramadan dekat Muar semua menggunakan nama Sadik. Itu adalah. I minum Sadik lah, ni lah.
Kalau saya jadi Sadik, saya dah claim dah semua tu. Tak apalah tu. Saya harap je guna tu berkongsi rezeki lah orang kata. Rezeki akan bertambah lah. Tu, betul. Saya pun saya tak kenal tapi tak apa. Tu hak mereka lah. Okey, ini sejak dah orang kata dah berkhidmat untuk rakyat. Pergi berkesempatan tak pergi bazar Sadik? Kena pergi. Ni sepanjang seminggu kita sepanjang seminggu ni dah ada pernah pergi? Ada. Tapi tak sempat semua. Semua termasuk bazar Badan Kecil kan ada dalam 12 kalau saya tak silap. Tak maaf, 9. Tak sempat lagi cover semua 3, ada lagi 6 nak pergi. Yang paling besar kalau saya tak silap dekat stadium Bandar Maharani tu saya tak sempat lagi lah sebab dia kena cover semua. Jadi Sungai Balang yang luar bandar, lepas tu Maharani yang bandar. Okey, kita tanya semua dekat Sadik. InsyaAllah kalau kurang nanti korang boleh request lagi dekat saya. Kita panggil lagi sekali lagi. Kita bercakap pasal MUA je nanti. Boleh. Itu lagi saya minat. Nak pasal makanan atau jemput datang MUA, boleh buat program. Saya nak promosi bukan MUA ni. Siapa yang ada kena turun MUA. Saya kalau saya first time pergi dekat MUA, kita ada outstation. Bila orang kata breakfast kena macam ni, saya terkejut macam breakfast dia macam makan tengah hari. Ya, sate dengan dia punya mi. Tapi tolong Datang MUA buat program. Makanannya memang power, kena turun. Spend sebanyak mungkin kat MUA, bangunkan MUA bersama. Okey, inilah duta MUA yang baru. Okey, terima kasih YB kita, Syed Sadik bersama dengan saya untuk Suri Tanya hari ini. InsyaAllah pada minggu depan, kita nak bersama lagi dengan YB kita yang lain. Kita akan cuba dapatkan YB Nurul Izzah. Ini bagus, power. Semalam baru jumpa kan? Dah setiap kali program dengan YB. Bagus orangnya. Okey, jadi terima kasih ucapkan dan teruskan bersama kami di Harian Metro untuk informasi terkini untuk anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.